Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهدي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم نور بالكتاب بصري وأطلق بلساني يشرح بصدري يستعمل به جسدي بحولك وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بك سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد Alhamdulillah, kita rafa'kan kesyukuran. Terima kasih kita Allah Ta'ala dapat kita sambung pedoman sembahyang berjemaah. Dalam membicarakan beberapa keuzuran makmum muwafiq. Yang keenam tak? Yang keenam kan? Oh, ni bila lamanya? Berapa bulan? Apa? Sambung. Keuzuran, beberapa keuzuran makmum muwafiq. Ada 9, 10 yang ditulis kat sini. Yang mana yang kita dah selesaikan lah. Yang pertama, makmum yang jenis lambat membaca. Maksud keuzuran, maksud makmum muwafiq keuzuran kat sini, maksudnya dia lambat, dia tak sempat menghabiskan Fatihah. Imam dah rukuk, maka dimaafkan baginya 3 rukun panjang. Itu dia. Makmum yang lambat membaca kerana lemah kejadiannya. Yang kedua, makmum syak sebelum rukuk dan selepas rukuk imam. Imam dah rukuk, dia belum rukuk. Dia syak sama ada dia baca Fatihah ke belum. Wajib dia baca sampai habis, walaupun imam dah rukuk yang tidak sujud sekalipun, dimaafkan dia 3 rukun panjang. Yang ketiga, makmum lupa baca Fatihah. Dia lupa hingga rukuk imam dan dia belum lagi rukuk. Ini sama je dengan 2 dengan 3. Bezanya yang kedua dia syak, yang ketiga dia yakin. Sama je. Yang ketiga dia yakin dia tak baca lagi Fatihah. Dia yakin tak baca Fatihah lagi. Imam dah rukuk, dia belum rukuk, maka dia wajib baca Fatihah sampai habis, dimaafkan 3 rukun panjang. Yang keempat, makmum tadi masuk lambat sikit. Dia tengok-tengok macam sempat kot, kata, sempat kot baca doa iftitah. Dia pun baca doa iftitah dengan a'udzubillah. Sekali lepas tu baca Fatihah. Sekali entah macam mana tak sempat, habis imam dah rukuk, maka dia dimaafkan
3 rukun panjang juga. Yang kelima, makmum sembahyang dengan imam, kemudian dia tunggu imam amin baru dia nak baca Fatihah. Lepas tu, lepas imam amin, imam terus rukuk. Dia tak sempat lagi, atau baca sikit aja. Maka lepas imam rukuk, dia tak boleh rukuk lah. Dia wajib habiskan Fatihah, dimaafkan 3 rukun panjang. Ataupun yang keenam, habis. 5 masalah ini yang tadi sebut tadi, kita bahas 2 bulan lepas, adalah sepakat ulama bahawasanya dimaafkan 3 rukun panjang. Sepakat ulama dimaafkan 3 rukun panjang. Masuk ada 3 masalah khilaf. Khilaf ulama. Yang keenam, qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Yang keenam, yang tadi baca 5 tu, yang laju-laju tu, kita dah bahas sebelum ni. 1 jam tu nak 5 ni. Lepas tu kita ni je. Yang keenam, makmum yang tidur, ia di dalam tasyahud awal, tidur dalam tahiyat awal, yang tetap punggungnya, tetap papan punggungnya dengan tempat duduk. Makmum yang tidur dalam sembahyang, jika kedudukan punggung dia tu tetap dekat bumi, dekat lantai, maka tidak membatalkan, tak batal sembahyang. Kerana tidur bukan salah satu daripada perkara yang membatalkan sembahyang. Bukan. Cuma tidur adalah salah satu perkara yang membatalkan wuduk. Dengan batal wuduk baru batal sembahyang. Wuduk pula, kalau setakat tidur tetap papan punggung, maka tak batal wuduk. Maka dengan sebab tak batal wuduk, tak batal sembahyang. Kalau tak tetap papan punggung, batal wuduk, sebab batal wuduk, maka batal sembahyang. Nak dalam keadaan tetap papan punggung ni macam mana tau? Dalam keadaan macam duduk iftirash, macam duduk tahiyat awal tu. Kalau duduk tawarruk, macam duduk tahiyat akhir, tak boleh, tak sah. Macam duduk tahiyat akhir, dia tidur, batal wuduk, maka batal sembahyang. Atau duduk bersila, duduk lain-lain lah selain duduk bersila. Duduk bersila masih lagi tetap papan punggung. Cuma dalam sembahyang kita tak duduk bersila. Dia panggil tarabbu'. Jadi perkara yang bukan perkara yang membatalkan sembahyang apabila tidur. Maka tidur tak batal wuduk, maka tak batal lah sembahyang. Dia pun tidur dalam tahiyat awal. Kenapa disebut tahiyat awal? Sebab kedudukan kaki tahiyat awal tu tak batal. Tak batal wuduk kalau macam tu, sebab tetap papan punggung. Maka tiada jaga ia daripada tidur. Tidur. Imam pun walhal imam pun naik rakaat ketiga, dia masih lagi tidur. Okey. Kemudian imam baca separuh Fatihah lah, kita kata gitu, baru dia sedar. Bila dia sedar, dia tengok, imam dah berdiri ni, imam rakaat ketiga, aku tertidur ni. Dia pun bangun. Masa dia bangun tu, imamnya rukuk atau hampir rukuk. Dia bangun-bangun, imam dah rukuk ataupun imam hampir rukuk. Kalau imam dah rukuk, dia tak sempat baca apa-apa lah. Kalau imam hampir rukuk, dia sempatlah baca 1, 2, 3 ayat, berapa yang sempat lah. Lepas tu imam rukuk, maka tiada sempat ia membaca Fatihah habisnya. Tak sempat habis Fatihah, imam dah rukuk. Soalannya, bila dia tak sempat habis Fatihah, imam dah rukuk, adakah dia wajib rukuk dengan imam, tinggalkan Fatihah, banding yang sempat aja?
ataupun dia wajib habiskan Fatihah dan rukuk. Jawapan dia ada dekat bawah ni. Baca teruslah jawapannya. Yang bintang, bukan bintang, yang bunga tu. Maka 3 masalah ini baru satu kita baca, berlaku khilaf di antara Syekh Ibn Hajar dengan Syekh Ramli. Kata Ibn Hajar, dia ni masbuk. Masbuk tu maksudnya mana? Bacalah Fatihah kadar sedapatnya, rukuk serta imam. Mesti dapat tumaninah dengan imam ketika rukuk. Jika dapat tetap serta imam, dapat tetap tumaninah bersama imam, dapat rakaat. Dan jika tak sempat, selisih ke, ataupun tak yakin dapat rukuk dengan imam, maka tiada dapat rakaat. Maka mendatangkan ia akan rakaat kemudian daripada salam imam, tambah rakaat lagi nanti. Okey. Itu bagi maknanya, kalau kita dapat faham kata Ibnu Hajar ni, tidur tu kira dimaafkan lah, kan? Ketiduran tadi ketika tahiyat awal tu dia kira dimaafkan pada syarak. Bukan satu perkara yang cuai mengikut Ibn Hajar. Bukan perkara cuai sebab tidur, bukan sengaja. Maka oleh sebab tu bila dia bangun, dia masbuk seumpama macam kalau dia sembahyang, dia baru masuk dengan sembahyang imam, dia takbir imam rukuk. Dia takbir imam rukuk, lepas tu dia berukuk sekali, kan? Dia baca mana yang sempat dia rukuk dengan imam. Begitulah seumpama walaupun rakaat ketiga, rakaat keempat sekalipun. Kata Ibn Hajar, dimaafkan bagi dia. Dimaafkan. Okey. Kata Syekh Ramli pula, Syekh Ramli susah sikit ni, sebab dia khilaf ni. Berkata Syekh Ramli, ia muafiq. Dia muafiq, lagi senang. Dalam 3 masalah ni, maka membaca ia akan Fatihah, dia tak boleh rukuk. Kalau dia rukuk, dia batal. Dia baca Fatihah, wajib baca Fatihah sempurnanya sampai habis. Dan dimaafkan ketinggalan dengan imam 3 rukun yang panjang-panjang. Sebab dikata muafiq. Oleh sebab dia muafiq, dia dimaafkan 3 rukun panjang. Dia dimaafkan ketinggalan 3 rukun panjang. Yang tadi dia masbuk. Masbuk ni, dia tak boleh habiskan Fatihah. Dia kena rukuk. Dan syarat kedua, dia mesti dapat tumaninah ketika rukuk dengan imam. Baru dapat rakaat. Kalau tidak, tambah 1 rakaat nanti lepas imam salam. Kalau ikut Syekh Ramli, dia muafiq, maka dia dimaafkan dia muafiq, maka dia wajib baca dia wajib baca Fatihah sampai habis, walaupun ketinggalan daripada imam, dia maafkan 3 rukun panjang. 3 rukun panjang sampai imam sujud yang kedua. Kerana apa dia dimaafkan, kata Syekh Ramli? Kerana mendapat ia masa baca Fatihah pada kira-kira. Pada takdirnya, dia dapat masa baca Fatihah. Pada takdirnya, jika dia tak tidur tadi, dia tu muafiq. Iaitu dia akan sempat baca Fatihah sampai habis. Kalau dia tak tidur. Maka dia kiranya sebenarnya muafiq, kata Syekh Ramli. Sampai dalam semayang tidur juga. Dalam semayang tidur, luar semayang tidur. Time tidur. Time bukan tidur. Time tidur malam kan? Malam ke 12 kan? Tidur. Time bukan tidur. Tidur aja. Cuba kira seumur hidup kita tidur sampai, kalau kata umur 60-70 tahun kan, rasanya 20 tahun, lebih 20 tahun tidur aja. Rugi masa. Dalam Quran kata, tidak aku jadikan jin dan manusia melainkan untuk ibadah. Dia tukar, tidak aku jadikan jin dan manusia melainkan untuk tidur. Tidur je kerja.
Okey. Alah, apa ada orang kata tidur bagus juga, tak ada buat dosa dengan orang. Pandai je corner kot tu. Okey. Jadi bila dia tidur, bila dia tidur, dia dikatakan muafiq bila dia sedar dalam kes ni, tidur dalam tahiyat awal ni. Imam dah berdiri dekat rakaat ketiga, dia naik-naik, imam rukuk. Sempat baca banyak mana? Imam rukuk. Sekatalah saya baca 2 ayat, imam rukuk. Kata Syekh Ramli, dia tak boleh rukuk, dia batal. Sebab memang dia berdiri itu tak lama. Nak kira dia masbuk rakaat ketiga. Tapi sebab dia tidur tadi. Maka kalau dia tak tidur, dia sempat je baca habis. Maka dia muafiq pada takdirnya, pada kira-kira, pada agak-agak. Hakikatnya dia adalah muafiq jika ia tiada tidur di dalam tasyahud, dalam tahiyat, hanya bangun berdiri serta imam pada masalah ke-6, niscaya dapat sempurna ia akan Fatihah. Kalau dia tak tidur mesti sempat. Sebab dia tidur, maka tidur dia seolah-olah macam dia tak tidur, macam dia berdiri, seolah-olah gitu. Maka dia adalah muafiq. Kat sini kita nak amal mana-mana pun boleh. Saya rasa lagi senang. Mana lagi senang? Masbuk. Sebenarnya muafiq lagi senang. Sebab apa tau? Kalau kata dia masbuk, bila senang lah, tak payah baca. Baru dia rukuk, dia sampai je rukuk imam sami Allahu liman hamidah, kan tak dapat rakaat. Dia kena pastikan betul-betul lah. Dia rukuk tu biar dapat dengan imam. Kalau katalah kan, dia bangun, dia baca bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil arrahmanirrahim, imam Allahu akbar, dia pun rukuk. Kalau dia dapat, selesailah. Tak perlulah baca Fatihah kan. Tapi kalau dia betul, Allahu akbar, sami Allah, ada sami Allah dah. Maka tak dapat rakaat. Nanti tambah 1, pelik lagi. Dia duduk belakang imam. Makmum yang belakang dia tak tambah masbuk pun, dia pula yang tambah duduk depan imam. Duduk belakang imam, duduk depan makmum tadi. Jadi kalau yang kedua ni, dia baca Fatihah sampai habis, dimaafkan 3 rukun panjang. Yang ni lagi selamat. Dia tak ada peraturan imam rukuk dia kena rukuk dengan imam. Tapi dia lambat sikitlah. Nampak ketinggalan lah, imam tengah sujud yang pertama atau imam duduk di antara 2 sujud, baru dia turun bawah kejar imam. Ikutlah yang mana satu. Saya tengok masalah yang ke-7 pula. Masalah yang ke-7. Masalah yang ke-7. Sebab apa kita buat gini? Sebab untuk kita jawab satu-satu lah. Dia baca 3 terus jawab, kita baca satu-satu jawab. Yang ke-7, makmum yang mendengar akan takbir imamnya. Makmum ni dengar imam takbir bagi qiyam. Imam pun masa dia sujud, masa makmum tadi sujud, dia dengar imam Allahu akbar. Imam takbir qiyam, maknanya berdiri rakaat ketiga. Maknanya tak terlupalah kita kata lah. Ataupun tak duduk tahiyat awal. Imam tidak tahiyat awal. Mungkin lupa, mungkin sengaja, tak kira lah. Tapi imam tidak tahiyat awal. Imam naik, tapi dia khusyuk, tak tengok, tak angkat kepala, sambil-sambil ngatuk sama. Okey. Jadi bila macam tu dia pun bangun duduk, Allahu akbar. Imam Allahu akbar. Kalau imam panjang sungguh Allah, iaitu dengar pun dah tahu dah imam faham pula panjang ni. Ini imam tak berapa panjang sangat. Allahu akbar. Nampak macam tahiyat awal pun boleh tu. Macam naik pun boleh tu, tengah-tengah. Dia pun tengok bawah ni, tengok tempat sujud, sunat tengok tempat sujud, mata tutup. Okey. Jadi contoh je lah, dia tak perasan lah. Ataupun dia duduk kat belakang, sah yang belakang-belakang. Yang penting dia tak perasan, tersilap. Padahal imam tersilap, iaitu naik rakaat ketiga. Bukan tersilap pun, imam tinggal tahiyat awal. Dia tersilap, dia ingat imam tahiyat awal, dia pun at-tahiyat, baca tahiyat. Sepatutnya, kita dah mengaji dah sebelum ni, sepatutnya kalau imam tinggal tahiyat awal,
Makmum boleh tak? Tahiyat awal. Tak boleh. Makmum tahiyat awal, makmum batal. Kalau imam tahiyat awal, makmum boleh tak kalau nak tinggal? Boleh. Tunggu kat rakaat yang ketiga. Tapi oleh kerana dia tersilap, sepatutnya dia batal tu. Dia tahiyat awal. Tapi bukan sengaja. Silap tadi. Maka tak batal. Tak batal. Masalahnya tak batal pun imam tengah baca Fatihah kat atas tu. Dia at-tahiyatul mubarakatus salawatul tayyibat. Begitulah. Baca. Sama ada sampai habis ke. Dia bagi contoh ni sampai habis. Dia habis baca. Dan takbir pula imam bagi rukuk. Imam pun Allahu Akbar. Dia pun bangun. Allahu Akbar. Hei, dah rukuk. Dia nak buat apa? Imam sedang rukuk ni. Ataupun kita boleh kata gini. Tengah-tengah dia baca tahiyat awal tu, dia celak mata, tengok-tengok rupanya semua bangun. Dia pun bangun. Dia bangun, dia sempat baca 1-2 ayat. Lepas tu imam rukuk. Sama je lah. Dalam kitab kita dia tak katain tu. Dia kata, dalam kitab kita, dia kata dia pejam mata tu sampai tak akhir, sampai habis. Allahumma salli ala sallam. Lepas tu dia pun bunyi. Tunggu, mana imam tak rukuk lagi? Mana imam tak bangun lagi ni? Imam tengah baca Fatihah tu, si ujung-ujung tu. Imam pun Allahu Akbar, dia pun bangun. Masa bangun tu baru berdiri, tengok-tengok imam sedang rukuk. Makmum tadi perlu buat apa? Itulah kita kata. Kita boleh tambah satu lagi masalah. Dia sedar awal, dia bangun-bangun. Baca 2, 3, 4 ayat, tak sempat habis, imam rukuk. Sama je. Bezanya, dia sempat baca sikit, yang awal tadi, dia tak sempat baca langsung. Imam dah rukuk. Apa perlu dia buat? Maka menyangka ia akan takbir bagi berdiri daripada tahiyat, daripada tasyahud. Kemudian nyata bila dia bangun, nyatalah bagi makmum tadi bahawa takbir imam tu untuk rukuk, baru sedar. Maka tiada sempat ia baca Fatihah lagi, ataupun dalam kes yang saya buat tadi, sempat baca 1-2 ayat. Jawab. Patah balik ke bawah balik. Jawab dia. Kata Ibn Hajar, masbuk. Baca Fatihah sekadar dapat. Kalau tak dapat langsung, tak ada langsung nak baca. Dan mesti rukuk bersama imam. Dan syarat yang kedua, mesti dapat tamakninah dengan imam, maka dapat rakaat. Kalau tak dapat tamakninah, tak dapat rakaat, nanti tambah 1. Kata Ibn Hajar. Kata Syekh Ramli, dia muafiq. Dia kalau rukuk, dia batal. Dia wajib habiskan Fatihah. Dia wajib habiskan Fatihah. Habis kalau dia habiskan Fatihah, imam akan i'tidal sujud. Biarkan, dimaafkan 3 rukun panjang. Tu yang kat bawah tu. Kenapa jadi gitu? Kenapa? Kan dia masbuk sebenarnya. Kenapa pula kata Syekh Ramli dia muafiq? Dan jika tiada kesamaran atasnya takbir imam, kalau dia tak tersilap takbir tadi tu, niscaya ia baca Fatihah selalu. Apa selalu? Baca Fatihah selalu. Terus. Masa Kelantan nak. Baca Fatihah selalu. Baca selalu. Dia apa yang kita ni buat orang Kelantan, dia baca selalu. Kalau imam naik rakaat seterusnya, tak tahiyat awal, dia pun naik sekali, dia terus baca, dia baca selalu. Okay? Dan sempurna baca Fatihah pada masalah ketujuh. Jadi dia sempurnalah baca Fatihah. Itu kalau dia tak tersilap, maka dia dikira muafiq, bukan masbuk. Dimaafkan 3 rukun panjang. Okey. Kata Ibn Hajar, dia masbuk. Rukuk aja. Mana yang senang? Samalah macam tadi. Khilaf ulama, pilih mana-mana nak boleh. Yang ke-8. Makmum yang lupa ia akan dirinya jadi makmum. Allah, ni lagi satu penyakit ni. Penyakit. Time dia tak semayang lupa, tengah semayang lupa. Mujur dia tak lupa ada bini. Apa benda tengah semayang lupa apa? Kalau lupa rakaat biasalah. Dia lupa, dia jadi makmum. Maknanya dia mungkin duduk dekat kat mana? Dia lupa dia jadi makmum. Mungkin dia duduk buat apa? Sujudlah kot. Dia sujud lama sikit kat situ. Imam Allahu Akbar. Ya, aku semayang seorang lah kata gitu. Dia lupa dia tu makmum.
Dia lupa dia makmum. Imam dah naik rakaat ketiga. Macam mana contoh dia? Ataupun dia baca tahiyat awal, imam naik dah, dia terus je baca tahiyat awal. Itu tak boleh lupa tak? Macam mana lupa? Imam tinggal tahiyat awal, dia terlupa dia tu makmum, dia pun tahiyat awal. Gitu lah kot. Pelik yang ke-8 ni, dia boleh lupa. Buatlah masalah macam ni pun. Yang penting dia lupa dia tu makmum, jadi bila imam bangun dia tak ikut. Apa sebab aku nak ikut? Dia kata, tak asal pula aku nak ikut. Aku sebenarnya seorang. Tiba-tiba tengah imam duduk berdiri tu, Allah, lupalah, aku memang makmum lah. Gitu. Teruk sungguh lupa dia ni. Banyak akan semut apa? Teruk sangat. Okay. Lepas tu dia lupa walhal ia di dalam sujud. Dia bagi contoh dalam sujud. Kita boleh bagi contoh bila pun. Yang penting imam bangun, dia tak bangun lagi. Kerana dia lupa, bahawa dia makmum, apa sebab pula aku nak ikut. Dia bagi contoh dalam sujud. Tapi lama-lama sujud, ada ke lama-lama sujud? Katalah macam tu kan, katalah. Khusyuk sangat. Kemudian baru teringat, dia tu makmum. Mana boleh aku duduk macam ni, aku nak ikut imam. Okey? Maka tiada berdiri ia daripada sujud melainkan imam setelah imamnya rukuk atau hampir rukuk. Dia berdiri, imam dah rukuk. Dia perlu buat apa? Ataupun dia berdiri baca satu dua ayat, imam rukuk. Adakah dia wajib habiskan Fatihah? Sama je macam tadi. Kata Ibn Hajar, dia masuk rukuk aja. Terlupa tadi di i'tiraf syarak. Bukan sengaja kan? Rukuk aja, rukuk. Fatihah imam tanggung. Kata Syekh Ramli, tak. Dia wajib habiskan Fatihah dan kemudian rukuk. Kalau dia habiskan Fatihah, imam akan rukuk i'tidal. Biarkan. Habis jauh mana dengan imam? 3 rukun panjang sampai imam sujud yang kedua. Okey? Dan jika tiada lupa ia, lompat balik jawapan tu kan. Dan jika tiada lupa ia akan dirinya makmum. Kalau dia tak lupa diri, ni jenis lupa diri ni. Tidak lupa diri makmum pada masalah ke-8, niscaya berdiri ia serta dengan imam. Kalau dia tak lupa mesti dia berdiri dan membaca Fatihah dan sempurna dengan imam. Oleh sebab tu dia dikira muafiq. Kata Syekh Ramli, alhasil dapat masa membaca Fatihah pada takdir. Pada tiga-tiga masalah ini di sisi Ramli, Syekh Ramli, dia panggil pada takdir. Pada agak-agak. Pada apa? Takdir ya? Pada takdir. Okey. Itu kata Syekh Ramli. Mana-mana boleh. Sama-sama kuat. Dua-dua kuat. Khilaf ulama. Tak ada kata nombor 1 kuat, nombor 2 tak ada. Dua-dua kuat. Pendapat tu dua-dua kuat. Boleh pakai mana-mana satu. Kalau saya rasa baik baca Fatihah. Sebab kemungkinan untuk hilang rakaat tu tak ada. Sebab jauh tu sujud yang kedua. Kalau hilang juga teruk sungguh tak habis juga baca Fatihah. Kalau masbuk dia ada kemungkinan hilang rakaat juga. Jika bila dia rukuk, imam bangun terus, tak sempat. Atau selisih dengan imam. Itu risiko dia. Habis. 3 masalah khilaf, 5 masalah tak ada khilaf. Ada lagi yang ke-9 tu. Yang ke-9. Makmum yang berhenti ia. Makmum yang berhenti ia kemudian selepas daripada imamnya berdiri. Makmum yang berhenti ia. Berhenti itu tak ikut imam lah, berhenti ia kemudian selepas daripada imamnya berdiri kerana hendak sempurnakan tasyahud awal. Ini bukan lupa, bukan tersilap. Ini sengaja ni. Ini orang sengaja buat. Dia baca tahiyat awal. Imam pun baca tahiyat awal. Kalau imam tak baca tahiyat awal, dia baca tahiyat awal, dia batal. Imam baca tahiyat awal, dia pun baca tahiyat awal. Tapi imam baca laju tahiyat awal. Ataupun dia baca perlahan. Imam baca okey je, dia yang baca perlahan. Mana-mana satulah.
Jadi dia tak habis lagi. Belum sempat dia habis baca tahiyat awal, imam kemudian berdiri ia. Imam dah berdiri lama dah. Lepas habis tahiyat awal, imam dah bangun, dia kerah juga. Ni menyakit satu lagi ni. Menyakit tak nak ikut arahan. Dia niat makmuman. Niat aku ikut, tapi tak nak ikut. Kalau niat nak ikut, makmuman tu maksud ikut. Ikut orang kat depan. Dah niat nak ikut, ikut lah. Jangan niat nak ikut tapi tak ikut. Bila dapat arahan, tak ada sebab yang perlu dia tak ikut. Ikut aja lah. Imam suruh rukuk lah. Imam kata yang tidak lah. Sebab kau dah niat makmuman kan. Tak apa, aku nak niat makmuman, tapi aku tak nak ikut. Nyakit apa benda ni? Okey. Tak, aku nak ikut sebahagian. Sebahagian kita nak ikut. Ada juga. Nyakit semua ni. Contoh yang lain lah. Imam sujud yang terakhir. Dia sujud. Imam dah duduk. Dia duduk sujud lagi. Sama lah tu. Bukan cerita batal semayang ke tak batal. Cerita tak dengar arahan. Tak dengar arahan. Tak batal pun. Imam dah tahiyat akhir. Dia tetap sujud lagi. Lama. Imam dah baca separuh dah. Imam dah baca kama sallaita ala Ibrahim. Baru dia bangkit. Tak batal. Kita bukan cerita batal atau tidak. Kita cerita niat makmuman. Tapi tak nak ikut. Kadang-kadang dengan dia tak ikut, batal semayang. Tapi dalam biasa masalah ni tak batal lah. Bila imam suruh pergi aja terus. Kecuali dalam bab Fatihah. Dia muafiq tak habis baca Fatihah. Yang itu dia tak boleh ikut imam. Sebab dia kalau dia rukuk batal. Fatihah tu rukun. Okey. Kalau bab sunat tak payahlah baca. Bab sunat subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal azim, rabbighfirli warhamni. Apa lagi? Yang lain-lain lah. Yang sunat-sunat bila imam dah bagi arahan takbir, dia panggil takbir intiqalat, teruslah pergi, tinggallah jelas sunat tadi. Sama ada sunat tadi sunat hay'ah atau sunat ab'ad, tinggallah sebab nama sunat. Cuba kita fikir kita fikir dengan akal yang waras. Okey, cuba kita fikir dengan akal yang waras. Kita masuk sembahyang, masbuklah, Allahu akbar. Kita baca Fatihah sebab Fatihah tu rukun. Tapi baru 2 ayat, Allahu akbar, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Baru nak ar-rahmanirrahim, imam Allahu akbar. Kita rukuk. Tinggalkan rukun. Tinggalkan rukun kerana nak ikut imam rukuk. Bila imam bagi arahan, dia tinggalkan rukun. Kalau dia tak tinggalkan rukun, salah bagi dia. Padahal rukun kalau tak buat, batal. Tapi dalam kes ni, dia wajib tinggalkan rukun dia. Biarkan. Tinggalkan rukun dan ikut imam. Kerana arahan imam untuk rukuk lebih besar daripada rukun Fatihah kalau dia masbuk. Kalau dia buat muafiq, arahan untuk baca Fatihah sampai habis lebih besar daripada arah imam. Okey. Kalaulah rukun iaitu Fatihah pun disuruh tinggal, kalau subhana rabbiyal a'la sunat. Kalau at-tahiyatul mubarakatuh salawatut thayyibatu lillah yang tahiyat awal sunat. Tinggal ajalah. Kerana bila imam arah terus pergi ikut, maksud imam arah tu maksud imam sampai Allahu akbar, imam sampai je makmum gerak. Imam sampai makmum gerak. Imam sampai makmum gerak. Itu dia ada pahala asing. Pahala jemaah dapat dah, dia ada ekstra pahala. Tiba-tiba imam bagi arahan Allahu akbar, imam sampai dia tak pergi lagi, tak dapat pahala tu. Kerana nak pahala subhana rabbiyal a'la, nak baca rabbighfirli, apa-apalah yang sunat-sunat. Nak habiskan tahiyat awal contohnya. Sebab nak habiskan tahiyat awal, dia tak ikut arahan tadi. Sedangkan arahan imam pergi sampai dia pergi. Imam pergi dia pergi. Imam sampai imam pergi pula. Imam sampai dia pergi. Imam sampai dia pergi. Imam kena sampai dulu. Bukan imam pergi dia pergi. Tak. Imam sampai dia pergi. Imam sampai dia pergi. Itu jauh lagi besar daripada pahala baca sunat-sunat. Tapi dia ikut nafsu dia lah, sembahyang ikut nafsu dia panggil. 3 kali mestilah 3 kali. Lah boleh nak buat, bukan 3 kali, 11 kali pun boleh. Sembahyang seorang lah.
Kalau dah niat makmuman, kena ikut peraturan makmum. Jadi bila imam dah bangkit, mungkin sebab dia baca lambat, at-tahiyyatul lambat, ataupun mungkin imam yang baca laju. Imam dah bangun awal daripada makmum kan, Allahu Akbar, makmum baru nak gerak. Imam dah at-tahiyyah lah, at-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Makmum baru sampai, imam baru at-tahiyyah, imam dah assalamualaikum. Begitulah duk kejar-kejar belakang. Jadi imam pula baca laju sikit. Bila makmum asyhadu Allah ni, asyhadu, imam Allahu Akbar. Jadi makmum tadi bila imam Allahu Akbar ra je, makmum tadi tinggallah asyhadu dia. Bacalah yang mana sempat. Asyhadu an la ilaha illallah. Kan sampai situ. Tak apalah habis. Betul habis lagi. Wa asyhadu. Tinggal je lah wa asyhadu. Kalau asyhadu imam dah sampai. Tinggal je lah asyhadu tu. Asyhadu sajalah. Bangun. Sebab kalau Fatihah pun disuruh tinggal, padahal Fatihah tu rukun. Takkanlah sunat nak baca sampai habis. Okey. Tinggal. Tiba-tiba dia tak tinggal juga. Ni degil. Tak ikut arahan. Ni kalau perang, kalau kata dia sebagai komander besar kan, dia ketua lah kan, untuk cari untuk orang bawah ada untuk perang, yang ni jangan ambil. Kalau kata pergi sana, dia pun jap. Baru pergi. Ada delay, loading 3 saat. Kena tembak dulu siap-siap. Silap-silap. Jangan ambil ni. Jangan bawa geng. Bahaya. Jangan jadikan dia, kalau nak buat askar biar kau jadi orang lain lah. Kita suruh ada delay 3 saat 4 saat. Buat apa tu? Menong apa? Okey. Jadi tak nak dengar cakap. Kalau macam tu jadilah imam. Boleh bagi arahan. Kan tak nak ikut arahan, dia sama ada dia kalau tak nak ikut arahan, memberi arahan. Pilih. Nak ikut arahan ke nak memberi arahan? Kalau dalam sembahyang jemaah, aku tak boleh ikut arahan. Bagi arahan. Maksud jadi imam. Kalau tidak, sembahyang seorang. Jangan buat kepala sendiri. Dia sempurnakan juga asyhadu an la ilaha illallah. Illallah tu tekanlah tu. Iman dah naik. Illallah. Mata tengok sunat. Iman dah bangkit dah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Selawat jangan lupa. Selawat Nabi banyak sikit. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Wajibul gunnah ada Muhammad. Imam dah tak tahulah baca sampai kat atas, baca sampai mana dah. Mungkin Malik Yaumiddin dah. Dia pun bangun. Baru bangun. Imam Malik Yaumiddin. Dia bangun. Sempat agak-agak. Dah tahu dah tak sempat. Soalannya, adakah dia membaca tahiyat awal tadi dimaafkan? Adakah dibenarkan buat begitu? Kalau dia dibenarkan buat begitu, dia naik nanti macam masbuk lah. Sebab dia dibenar. Kalau dia tak dibenar, cuma tak batal aja, benda tu tak dibenarkan, tapi tak batal kalau buat juga, maka tak tahulah, dia jadi muafiq lah kot. Dia jadi muafiq lah. Iaitu dia kena habiskan Fatihah. Ke macam mana? 9 ni paling susah sekali. Tengok macam nak settle. Susah ni. Cuba perhati betul-betul. Maka berkata Syekh Ramli, ialah muafiq. Yang ni yang senang lah. Yang susah yang Ibn Hajar. Syekh Ramli dia bagi can. Ia muafiq, wajib membaca makmum akan Fatihah sempurna. Dan dimaafkan baginya ketinggalan dengan imam hingga 3 rukun yang panjang-panjang. Yang kata Syekh Ramli, okeylah, dia nak baca tahiyat awal kan, dia kan nak buat benda baik. Jadi walaupun imam dah bagi arahan, dia tak ikut. Dia bukan sengaja tak nak ikut, dia nak buat sunat abad, nak dapat pahala. Kesian dia. Jadi kira dia tak buat salah lah, dia tak buat salah. Dia bukan saja-saja, dia nak baca tahiyat awal. Tapi imam bagi arahan, tak apa, kesian dia. Macam tu kata Syekh Ramli. Jadi dia muafiq, bila imam rukuk, dia wajib habiskan Fatihah. Kalau dia rukuk, dia batal. Dia wajib habiskan Fatihah. Habis macam mana kalau imam i'tidal? Tak apalah, maaflah, kesian dia. Okay, ini senang tak? Ibn Hajar kata tak maaf.
ini orang dah langgar peraturan. Bila dia dah langgar peraturan, dia tak maaf. Jadi macam mana nak buat? Kata Ibn Hajar, ialah seperti makmum muafiq yang ketinggalan dengan imamnya dengan ketiadaan uzur. Dalam bab lain, bukan bab ni, jika makmum lambat daripada imam, tanpa uzur, paling banyak berapa rukun dapat? Dalam sembahyang biasa, yang bukan tayat awal ni. Contohnya, imam dah sujud, dia i'tidal. Dia bawa i'tidal sama-sama imam. Imam sujud. I'tidal tak. Bolehlah kata i'tidal. Dia nak baca kunut ke apa, imam tak baca kunut, tak kisah. Dia i'tidal, imam pun sujud. Dia tak sujud. Betul tak? Makmum betul tak? Belum lagi. Okey. Imam duduk di antara dua sujud. Dia masih lagi berdiri. Masih lagi i'tidal. Betul tak? Tak betul. Imam pergi turun untuk sujud. Turun untuk sujud yang kedua. Dia betul tak? Batal. Dua rukun lah. Maknanya, dalam keadaan biasa, makmum tak boleh ketinggalan daripada imam dua rukun. Dan makmum tak boleh cepat daripada imam dua rukun. Dah bahas sebelum ni. Makmum tak boleh cepat daripada imam dua rukun. Makmum tak boleh lambat daripada imam dua rukun tanpa uzur. Jika uzur, boleh 3 rukun panjang, iaitu kalau tak sempat baca Fatihah dalam keadaan muafiq tadi. Okey. Kalau imam baca Fatihah, dia baca Fatihah sampai habis. Imam rukuk, dia tak rukuk. Imam i'tidal, dia tak i'tidal. Dia masih lagi berdiri. Berdiri itulah. Batal tak? Belum lagi kan? Imam turun untuk sujud, dia batal. Dia bukan semestinya sampai untuk sujud. Tak perlu, turun aja. Dia 2 rukun. Maksudnya dia bergerak je untuk rukun ketiga, makmum tadi batal lah. Kerana dia ketinggalan daripada imam tanpa uzur. Okey. Itu normalnya. Imam baca Fatihah. Dia diam. Imam baca surah. Dia kata malah baca. Sebab imam baca surah Yasin. Imam baca Yasin. Lalu tak nak baca. Sengaja dia tak nak baca Fatihah. Okey. Tiba-tiba imam baca beberapa surah, beberapa ayat. Dia baru nak start baca, imam rukuk. Sengaja dia buat gitu. Dia ingatkan imam baca panjang, rupanya Yasin 5 ayat. Contoh gitu. 6 ayat. Okey, imam rukuk. Dia baru baca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Dalam keadaan dia sengaja je. Okey. Dia bukan ada sebab pun, dia saja je. Okey, imam rukuk, dia wajib habis Fatihah. Wajib lah, sebab dia muafiq kan. Imam i'tidal, dia tak habis lagi. Bila imam bergerak turun untuk sujud, dia batal tak? Batal. Dia kena mufaraqah segera lah, kalau tak nak batal. Okey, dah faham tu. Yang ni macam tu. Ni, macam tu. Seperti makmum muafiq yang ketinggalan dengan imamnya dengan ketiadaan uzur, iaitu 2 rukun aja. Maka jika dapat, sebab apa jadi gini? Sebab dia membaca tahiyat tadi tak dikira tak maaf. Itu kira kesalahan yang besar, cuma tak batal aja. Kemudian baru kau nak bangun. Bila kau nak bangun, tak sempat habis Fatihah. Sedangkan kalau bangun awal-awal, sempat aja. Sedangkan tak perlu baca tahiyat awal. Tapi siapa suruh baca? Maka kau tak maaf. Kau macam muafiq. Kau macam muafiq, tapi ketinggalan tanpa uzur saja je. Macam imam dah baca Fatihah, makmum tadi tunggu aja. Imam baca surah, makmum saja malah baca, tunggulah lah. Saja je. Kan tadi kan? 2 rukun. Begitulah dalam kes ni. Seolah-olah imam bangkit, bacalah tahiyat awal. Nanti kalau imam baca tengah-tengah, nanti tak sempat baca. Tak apa, saja je. Macam tu seolah-olah. Sengaja. Kemudian dia baru bangkit. Maka bila dia bangkit, dia namanya muafiq tapi tak dikira uzur. Okey? Maka jika dapat sempurna ia akan Fatihah, dia sempat habiskan Fatihah sebelum imam turun kepada sujud. Sebelum imam turun pada sujud. Iyalah, maksudnya sampai i'tidal aja. Dia sempurna Fatihah, kemudian imam i'tidal, dia rukuk. Selesai masalah. Walaupun dia tak dapat rukuk dengan imam, dapat rakaat. Sebab apa? Sebab dia bukan masbuk. Okey, dapat rakaat.
mendapat ia akan rakaat. Dan jika tiada dapat sempurna ia akan Fatihah. Tak sempat habis Fatihah. Sebelum imam turun kepada sujud. Tak habis. Baru ihdina sirah, imam dah i'tidal. Memang tak sempat. Imam sami Allah liman hamidah. Dia pun ihdinas siratal mustaqim. Dia tahu dalam masa 2 atau 3 saat lagi imam akan turun. Dia siratal ladzi, memang tak sempat. Dia kena habiskan sampai habis. Memang tak sempat. Kalau dia baca sampai habis, batal sembahyang bila imam turun untuk sujud. Imam gerak untuk sujud je, makmum tadi batal. Habis nak baca ni. Makmum tadi rukuk, batal juga sebab tak habis baca Fatihah. Okey, wajib atas makmum tadi atas tadi niat mufaraqah. Aku bisa dengan imam, tak boleh buat apa, terkepit lah. Tersempit dan tersempit. Dengan imam tak boleh buat apa, niat mufaraqah. Aku semain seorang. Bila dia niat macam tu, elok-elok pahala 27, ting jadi satu. Jadi satu. Ya. Dan melaku ia atas aturan sembahyang diri. Dia buatlah sembahyang diri, maksudnya habiskan siratal ladzina an'amta alaihim, habiskan Fatihah, lepas tu rukuk, i'tidal, tak ada kena-mena lah dengan imam. Tu tahiyat, salam sendiri-sendiri je. Dan jika ia menyalahi ia akan demikian itu, kalau dia tak buat macam tu, niscaya batal sembahyang. Kalau dia tak buat macam tu, batal sembahyang. Macam mana? Macam tu je boleh buat, iaitu mufaraqah. Kalau dia kata rukuk je lah, imam tanggung, rukuk batal. So imam nak turun sujud dah ni. Kalau dia kata baca je lah Fatihah, imam dah turun sujud pun tak apa, 3 rukun panjang dia kata. Suka hati dia 3 rukun panjang, sama juga batal. Yang mana nak ambil ni? Syarah dia. Syarah dia senang je. Wajib baca Fatihah sampai habis, dimaafkan 3 rukun panjang. Tapi yang mutamadnya Ibn Hajar ni. Itu yang mutamad. Yang ke-10, ada lagi yang ke-10. Yang ke-10. Makmum yang syak. Tak ada tulis lah berapa minit lah. Dalam live ni dia macam tak nampak lah. Tekan dia tak tulis berapa minit. Kan? Tulis. Tak tengok, tu tengok. Ha? Tulis. Oh, tak keluar 50 kan? 50 baru. Oh, sejam lagi. 10. Makmum yang syak ia akan dirinya. Makmum yang syak ia akan dirinya. Adakah ia daripada muafiq atau daripada masbuk? Ini bab lain ni, ini bab lain. Ini tak ada kena-mena dengan tadi. Ini bab lain. Adakah ia daripada muafiq atau ia daripada masbuk? Yakni adakah mendapat ia masa, kadar masa yang meluaskan, yang cukup, kadar tu cukup, Fatihah di dalam berdiri imam atau tiada? Ini masalah umum. Kadang-kadang kita sembahyang, kita tahu dah ta'rif muafiq masbuk. Muafiq adalah makmum yang sempat berdiri dengan imam. Kadar masa bacaan Fatihah yang pertengahan. Kalau letak 27 27. 26 saat. Tak kira lah, ikutlah kadar masa yang sederhana lah, yang sederhana. Bukan ikut bacaan imam, bukan ikut bacaan makmum, ikut normal kebanyakan. 26 saat dia berdiri dengan imam, maka dia muafiq. Kalau dia tak cukup, tak sempat, baru 15 saat berdiri dengan imam rukuk, maknanya dia masbuk. Kalaulah dia tak dapat yakin, aku masbuk ke muafiq, biasanya ujung-ujung lah 24, 25, 26, 27, 28, 29. Biasa 29 banyak sangat. 24, 25, 26, 27. Biasa macam ni, tak tahu aku tadi muafiq, cukup tak cukup. Dia jadi syak. Okey? Sama ada dia muafiq atau masbuk. Sebab kalau dia muafiq, Fatihah tak habis lagi ni. Wajib habiskan Fatihah, dimaafkan 3 rukun panjang. Kalau dia masbuk, tak boleh habiskan Fatihah, rukuk dengan syarat dapat tamakninah dengan imam. Jadi dia pun 50-50. Macam mana nak buat? Maka berlaku di dalam Tuhfah,
tertulis dalam kitab Tuhfah atas bahawasanya melazimkan ihtiyat. Dia perlu ihtiyat. Ihtiyat ni berjaga-jaga. Okay? Maka ketinggalan ia dengan imam. Dia ketinggalan dengan imam kerana menyempurnakan Fatihah. Dan tiada mendapat ia akan rakaat, melainkan mendapat ia akan imam di dalam rukuk serta tetap padanya. Oh gitu. Dua-dua. Okey. Pendapat yang pertama, dia maka ketinggalan ia daripada imam. Imam rukuk, dia tak boleh rukuk. Sekarang ni macam ni. Imam rukuk, sekarang ni muafiq ke masuk? Power. Kalau dia masuk daripada imam daripada awal, imam baca Fatihah, dia tunggu, amin, itu confirm dah muafiq. Masalahnya imam tengah baca surah, dia baru masuk. Tiba-tiba dia tak habis Fatihah lagi. Imam biasa siratal ladzina an'amta alaihim, kat situlah. Takkan dia baru maliki yaumiddin, dia masuk takbir, lepas tu maliki yaumiddin, imam rukuk. Aku muafiq ke masuk? Takkan begitu, terus sungguh. Maknanya dia dah siratal ladzina an'amta alaihim, Allahu akbar. Kalau aku ghairil ni silap-silap selisih dengan imam ni masa rukuk. Tapi kalau aku masbuk, memang terus tak payah tinggal lah. Ghairil maghdub tu imam tanggung. Kalau aku muafiq, 3 rukuk panjang, ni maaf. Sekarang ni ujung-ujung tak dapat, tak tahu bacaan mana dapat. Cukup tak cukup ni kadar masa bacaan Fatihah yang pertengahan ni. Macam mana ni? Maka ketinggalan ia dengan imam. Dia tak apa, imam tinggal dia pun tak apa. Imam rukuk yang tidak pun tak apa. Dia kena habiskan. Okey? Lepas tu dia rukuk, tapi rakaat tak dapat. Itu ihtiyat. Siapa suruh sampai semayang pun tak boleh nak fokus? Dalam kerja tak fokus. Duduk sebelum tak luar semayang pun tak fokus. Dalam semayang pun tak fokus. Luar semayang pun berangan, tengah kerja pun berangan, dalam semayang pun berangan. Berangan lah tu. Patut dia boleh agak, dia dapat ke tak. Jadi dia wajib habiskan Fatihah. Walaupun imam rukuk, imam i'tidal wajib habiskan Fatihah. Tapi dah lepas habis Fatihah dia rukuk lah. Kalau dia rukuk tu, masa dia rukuk imam i'tidal, imam i'tidal baru dia rukuk, kan? Tak dapat rakaat. Tapi wajib habiskan Fatihah. Maknanya dua-dua tau. Dari sudut wajib habiskan Fatihah, dia muafiq. Wajib habiskan Fatihah. Dari sudut untuk dapat rakaat, dia mesti dapat ketika rukuk dengan imam. Itu nama ihtiyat. Nak dapat rakaat, dapat rukuk dengan imam. Tak dapat rakaat. Dari sudut boleh habis Fatihah tak? Wajib habiskan Fatihah. Sepatutnya kalau mesti dapat rukuk dengan imam, dalam rukuk untuk dapat rakaat dapat rukuk dengan imam, maknanya dia masbuk tak payah habiskan Fatihah. Tapi dia dua-dua, dia terkepitlah dua-dua. Dari sudut habiskan Fatihah wajib habis, macam muafiq. Dari sudut nak dapat rakaat mesti rukuk dengan imam. Memang tak dapatlah. Tu ihtiyat. Imam dah rukuk aja, dia pun siratal ladzina siratal ladzi Allahu akbar, siratal ladzina an'amta alaihim. Allah tak tahu lah. Tak tahulah, 50-50 lah. Dia pun ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Dia wajib habis kan? Allah rukuk. Sami Allahu liman hamidah. Imam tak dapat rakaat. Kalau dia ghairil maghdub tak nak rukuk je lah, batas sembahyang. Kalau dia ghairil maghdub boleh habiskan dan rukuk dengan imam. Allah mujur imam rukuk lama, dapat rakaat. Okay. Maka jikalau sempurna ia akan Fatihah, pada ketika imam itu turun kepada sujud, yang ni okey, habislah. Kemudian dia pun habis Fatihah. Bila habis Fatihah, kalau imam sedang rukuk, baru dia rukuk. Lepas tu kalau selisih dengan imam, tak dapat rakaat. Kalau dapat rukuk dengan imam, dapat rakaat lepas habis baca Fatihah. Okey? Itu kalau imam sedang rukuk. Macam mana kalau imam sedang i'tidal dah, baru dia waladdallin, imam i'tidal dah untuk sujud. Ni
Maka jikalau sempurna ia akan Fatihah pada ketika imam turun kepada sujud. Imam dah i'tidal dan untuk sujud. Okey? Melazimkan, mestilah diwajibkan mengikut imam sujud dan meninggalkan aturan sembahyang dirinya. Maka dia tak boleh rukuk, dia batal. Kena habiskan Fatihah? Kena habiskan Fatihah. Siapa suruh syak? Dapat ke tak dapat masa tu? Kena habiskan Fatihah. Kalau imam i'tidal, biarkan imam i'tidal, Fatihah tetap kena habis juga. Tapi kalau lepas habis Fatihah, rukuk ke? Rukuk batal. Habis tu, jatuhkan tangan aja. Dan sujud bersama imam. Tanpa rukuk. Sempatlah. Tak kisahlah imam baca Kausar ke, imam diam ke, imam kata macam-macamnya makmum belakang tunggu ke. Tak kisah. Imam baca Kausar pada rakaat ketiga. Mantap imam ni. Rakaat kedua mana boleh ni? Kita cerita benda apa? Sekarang ni dia ada dekat rakaat ketiga dengan rakaat keempat, baru logik cerita ni. Kalau tidak, tak logik cerita ni. Tapi kalau katalah dia buat macam tu pun boleh je. Bukan boleh, sama je hukumnya. Dia bukan cerita imam tu baca surah ke, imam tu apa, dia ceritanya makmum dia tak yakin dia muafiq atau masbuk. Imam dah rukuk. Tak kisahlah imam rukuk tu imam baca Fatihah ke, imam apa benda ke, tak kisahlah. Yang penting tu cerita makmum ni. Imam buat apa dia punya pasal. Nak buat apa. Jadi yang penting imam rukuk, makmum tadi aku muafiq masuk. 50-50. Dalam keadaan ni dia wajib habiskan Fatihah. Dan dia rukuk dengan imam, dapat rakaat, selesai. Dia wajib habiskan Fatihah. Baru dia nak rukuk begini, imam sami Allahu hamidah. Tak dapat rakaat, ikut imam nanti tambah satu. Dia habiskan Fatihah, baru nak rukuk ni, waladdallin, sami Allah liman hamidah. Tak boleh. Makmum tadi tak boleh rukuk dah. Rukuk batal. Hanya makmum yang boleh rukuk ketika imam sedang rukuk ataupun imam macam selisih. Takkan nak break tengah-tengah jalan tak? Allah break naik balik. Takkan gitu. Jadi tu rukuk ajalah. Makmum boleh rukuk ketika imam rukuk ataupun ketika imam selisih. Itu saja. Kalau makmum kalau imam dah i'tidal, makmum tak boleh rukuk dah. Sebab dia tak tahu dia tu muafiq ke masbuk. Dia tak tahu dia muafiq ke masbuk. Okey? Jadi bila macam tu, makmum imam pun sujud, makmum tadi terus sujud tanpa rukuk. Okey. Dan jika tiada sempurna ia akan Fatihah, padahal imam turun kepada sujud. Satu lagi keadaan. Yang tadi dia sempat habis Fatihah, imam i'tidal. Maka sujud dengan imam tu sempat habis Fatihah. Satu lagi, Fatihah pun tak sempat lagi. Imam nak sujud dah ni. Dia tak tahu aku muafiq ke masbuk. Imam dah rukuk ni. Maka dia tak boleh rukuk sebab dia tak tahu dia muafiq ke masbuk, sebab dia tak fokus. Okey? Dia pun wajib habiskan Fatihah. Ketika dia habiskan Fatihah, imam pun i'tidal. Okey? Kalau dia habis Fatihah ketika imam i'tidal, settle lah. Jatuhkan tangan, sujud tanpa rukuk. Tapi dia kata siratal ladzi, tak sampai ni. Maka dia pun baca Fatihah, tidak sempurna lagi Fatihah dia, baru siratal ladzi, padahal imam dah turun sujud dah. Wajib ia mufaraqah, dan jika tiada niat mufaraqah batal sembahyang. Dia wajib mufaraqah sebelum imam turun sujud. Imam turun je sujud, dia tak boleh mufaraqah, dia dah batal. Jadi bila sami'allahu liman hamidah siratal ladzina an'amta alaihim, aku tak confident ni, mufaraqah, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kalau tak apa confident kot, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, Allahu akbar, batas sembahyang. Dia kena habiskan Fatihah dia dan dia terus sujud tanpa rukuk. Makmum tadi. Sebenarnya senang je. Kenapa teruk sangat dia punya hukuman ni kat dia ni? Sebenarnya senang. Bila dia masuk lambat, contoh dia masuk lambat, rakaat kedua jadi contoh kan, imam tengah baca surah, baca inna a'tayna.
Tapi ini A'tayna dah tahu, dah mesti masbuknya. Ini yang, kalau dia baca surah panjang lah, wadduha apa yang panjang, tengah-tengah imam baca surah, dia masuk, Allahu Akbar. Dia pun, kalau dia buat macam ni, dia fokus, maka dia akan yakin dia sama ada muafiq ke masbuk. Imam tengah baca surah ni, dia pun Allahu Akbar, dia terus baca Fatihah, jangan buat apa-apa, baca pula laju sikit daripada biasa. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Allahu Akbar. Agak-agak dia muafiq ke masbuk? Masbuk confirm. Aku baca terlebih laju sikit pada biasa pun tak sempat habis. Macam mana boleh 50-50 pula? Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Laju ni, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Allahu Akbar. Confirm masbuk. Kalau aku baca keadaan normal, siratal ladzi pun tak sempat lagi. Yakin dia masbuk. Tu je. Jadi kalau dah tahu lambat, janganlah buat yang biasa macam ni, dia bersenang lenang. Dia dah tahu dia lambat, imam tengah baca surah dia Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Ni orang macam ni yang masalah. Dia ni tak sedar diri ya. Sebab kalau dia sedar dia lambat, kalau dia nak baca macam tu, masuk awal dengan imam. Bacalah macam tu. Dia tahu masuk lambat, patutnya aku lambat ni. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Kan lain tu orang yang sedar diri. Dengan orang tak sedar diri, Allahu Akbar. Takut salah Fatihah. Walaupun dia baca slow tu takut salah Fatihah, tetap juga dia kena yakin betul dia ni muafiq ke masbuk ketika imam rukuk. Kalau dia tak boleh yakin 50-50, ikut peraturan ni juga. Bukan kata oleh kerana dia perlu yakin takut salah Fatihah menyebabkan dia dimaaf. Tidak juga. Dimaaf apa? Ni peraturan ni. Iaitu dia tak habis Fatihah lagi, imam dah rukuk, dia tak dapat pastikan dia tu muafiq ke masbuk. Okey. Yang terakhir. Last. Ingatkan nak berhenti kat situ. Dah satu perenggan je lagi. Kan? Dan berlaku atas Syekh Ramli. Tadi tu Ibn Hajar, Syekh Ramli. Dan seumpamanya kita Khatib Syarbini, bahawasanya ia seperti muafiq, maka melakulah ia atas aturan sembahyang dirinya dan mendapat ia akan rakaat dan dimaafkan meninggalkan dengan imam 3 rukun yang panjang-panjang. Oh, Syekh Ramli mudah pula ni. Kata Syekh Ramli, yang ini senang lah. Yang ni tak payah fikir macam tadi. Oleh kalau dia muafiq, masbuk muafiq. Tak tahu mana satu ni. Maka dia muafiq. Dia muafiq, baca Fatihah sampai habis, dimaaf 3 rukun panjang. Tapi ini bukan pendapat muktamad, tapi boleh pakai. Okay? Dan dengan dialah memfatwa oleh Syekh Ramli dan Zahir Imdad cenderung kepadanya, dan mana-mana makmum muafiq dibenarkan akan dia meninggalkan dengan imam hingga 3 rukun panjang. Yang ni Yang ni mungkin kita ujung-ujung biasa. Ini bukan sengaja nak buat, tak sengaja punya. Allahu Akbar baca, kita baca pun keadaan biasa je. Normal je baca. Kemudian siratal ladzina an'amta 'alaihim. Imam Allahu Akbar. Itu biasanya memang susah nak tahu dia muafiq masbuk. Oleh kerana dia tak tahu mana satu, kalau ikut Ibn Hajar, pendapat muktamad, yang tadi itulah, wajib habiskan, wajib dapat rukuk dengan imam. Kalau selisih, tak dapat rakaat. Tapi pendapat yang ini kata tidak, dia maafkan 3 rukun panjang. Maksudnya, habiskan Fatihah, rukuk. Yang kebanyakan yang orang buat yang ni lah. Saya perasan, kita masuk dengan dia, Allahu Akbar, kemudian dia ghairil maghdu, imam dah rukuk. Tapi memang betul-betul tak tahu cukup tak cukup. Masa tadi dapat ke tak dapat. Muafiq masbuk. Dia tetap habiskan. Sama ada dia habiskan dia belajar ke, dia tak belajar ke, tak tahulah. Habiskan. Lepas tu, masih dia rukuk tu, imam i'tidal. Selisih. Dia kira dapat rakaat. Yang ni. Maka, mujurlah ada khilaf kat sini. Tak ada, dia tak ada. Dia terus ambil aku nak pakai mana-mana satu je. Tak, maksudnya sekarang ni pilih dah. Aku kalau Ibn Hajar susah, Syekh Ramli senang. Oh, lain kali pakai Syekh Ramli ya. Lain kali terus tak payah niat dah, memang tu dia pakai. Ataupun yang Ibn Hajar ni aku nak lupakan. Macam aku tak pernah belajar. Aku nak pakai yang ini aja. Boleh juga. Jadi dia tak perlu niat, kita tak ada.
Sebab dia bukan tukar mazhab. Kalau tukar mazhab kena niat. Mazhab lain. Kena niat. Sebab dia mazhab Syafi'i. Dia tiba-tiba dia nak tukar ke, nak berpindah ke mazhab lain. Itu wajib niat. Aku bertaklid pada mazhab yang mengatakan tidak batal begini. Macam bab sentuh perempuan batal tak batal tu kan. Tapi ini dua-dua mazhab Syafi'i. Niat benda je. Tak perlu. Cuba pilih aku nak mana, peganglah hati, lain kali terus pakai yang tu je. Yang ni letaklah dalam hati Syekh Ramli. Yang tu lah. Maknanya kalau dia dapat tak apa, kira dapat, kira muafiq tu, habiskan Fatihah. Habis dah dia punya ni. Dua pilihan makmum muafiq, maka jika sekiranya tiada dapat sempurna ia akan Fatihah lagi hingga masuk imam rukun yang keempat, ialah berdiri atau duduk tasyahud, maka memilih ia salah satu daripada dua perkara. Ini makmum muafiq yang dimaafkan 3 rukun panjang tadi, maka dia bacalah Fatihah untuk rukuk ni. Lepas baca Fatihah, imam sujud pun tak apa, 3 rukun panjang, lama tu. Keseluruhannya 5 rukun tu, campur panjang pendek. Kalau rukun panjang 3 tu, tiba-tiba tak habis juga. Ni settle. Imam dah sujud, dia baru Maliki Yaumiddin. Imam dah sujud kedua. Memang tak soalannya macam mana nak buat? Ni akan datang. Makmum muafiq yang dimaafkan 3 rukun panjang, tu pun tak sempat untuk habiskan Fatihah juga. Tangguh dulu. Boleh? Risiko lah maksudnya kan. Ambil apa? Ambil risiko. Dia tahu imam lama. Tapi kalau imam dia tahu imam lama, dia agak ataupun dia yakin imam lama kerana imam biasa lama, rukuk lama, dia pun ambil risiko. Dan lepas dia baca habis Fatihah, dia rukuk memang dapat dengan imam. Dapat. Tapi risiko lah. Tiba-tiba imam hari tu sakit perut. Biasa lama. Kalau lama tartil. Iyalah, baguslah. Cuma tadilah risiko lah makmum tu. Risiko. Imam? Memati makmum. Ya. Imam baca memang slow, satu hal. Imam slow. Slow motion imam, satu. Yang kedua, imam mungkin juga imam dia baca sampai 11 kali Subhana Rabbiyal Azim. Masya Allah, maksimum dah. Dekat sikit lagi nak jadi wali. Sikit lagi. Ataupun imam dia perasan makmum bunyi tapak kaki ke bunyi apa, dia bagi can dekat makmum. Pahala besar ni dia bagi. Lepas ni makan Tisyana, beres. Tisyana. Tapi nak bawang lebih sebab dah puji macam-macam, wali lah apa. Kalau bawang tak lebih, tak bawang lebih. Itu sudah dengan tasbih kafarah. Dan surah subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus salihati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.